Halo tuan-puan, apa kabar semua? Semoga sentiasa sehat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Selamat Tahun Baharu 2021. Semoga anda semua sentiasa berjaya dalam apa jua yang anda lakukan dalam tahun 2021. Dalam video kali ini, saya ingin berkongsikan tentang tips temuduga pembantu operasi N11. Saya mendapat mesej daripada Muhammad Hamzah Razak. Tuan, tolong buat tentang pembantu operasi grade N11. Saya akan menghadiri temuduga tersebut pada Januari 8. Saya harap tuan akan update soal jawatan tersebut. Terima kasih kerana telah memberi komen tersebut. Semoga anda berjaya dalam temuduga kelak. Mari bersama dengan saya kita rungkaikan. Baiklah tuan-puan, bersama dengan saya lagi. Bagi yang belum mengenali saya Matthew Barin, dan kali ini saya ingin berkongsikan tentang 7 tips bagaimana anda menghadapi temuduga pembantu operasi grade N11. Jawatan pembantu operasi grade N11 ini ianya berlainan di organisasi yang berlainan. Dia tidak sama. Kemungkinan sekiranya anda ditempatkan di organisasi ataupun di kementerian ataupun di jabatan, tidak semua tugas-tugasnya adalah sama. Baiklah, tips yang pertama, berdoa. Dalam setiap video saya akan berikan tips berdoa sebagai satu tips yang sangat penting, kerana dalam setiap temuduga ataupun sebelum anda pergi temuduga, kita seharusnya memanjatkan kesyukuran kepada pencipta kita dan juga Yang Maha Esa agar kita diberi kelancaran dalam proses temuduga tersebut, supaya anda dapat buat prestasi yang terbaik dan cemerlang dalam temuduga. Yang kedua, kaji tentang jawatan. Setiap jawatan yang anda mohon, sebelum anda mohon ataupun setelah anda mohon tu, anda pastikan anda buat kajian tentang jawatan tersebut. Ini supaya anda faham tentang tugas-tugasan yang akan dilaksanakan kelak. Sekiranya anda dah faham tentang tugasan ataupun tentang jawatan tersebut, pastinya minat anda akan meningkat dan anda akan memberi perkhidmatan yang cemerlang semasa anda telah dilantik kelak. Yang ketiga, multitasking ataupun pelbagai skill. Sekiranya anda ingin menjadi pembantu operasi N11, pastikan anda memiliki skill yang pelbagai. Maksudnya sekiranya anda ada skill yang lebih daripada calon lain, kemungkinan anda akan dapat. Contohnya, sekiranya anda boleh mengendalikan peralatan elektrik ataupun anda boleh bertukang, anda memiliki sijil kemahiran, ataupun anda pernah bekerja sebagai pemandu di tempat lain ataupun di sektor swasta, dan sekiranya anda juga pernah menjalankan kerja-kerja operasi, contohnya anda menjadi buruh binaan, anda menjadi pembantu dalam mana-mana projek. Sekiranya anda memiliki pengalaman bertugas sebagai pembantu operasi di sektor swasta juga, itu juga boleh mendorong anda untuk berjaya dalam temuduga kelak. Sebab setiap panel dan juga organisasi pastinya mereka inginkan calon yang memiliki skill ataupun kemahiran ataupun nilai kendiri untuk menyelesaikan tugas-tugas di jabatan ataupun organisasi mereka kelak. Yang keempat, nyatakan kelebihan anda. Sekiranya anda memiliki kelebihan ataupun pengalaman kerja ataupun kemahiran dalam sesuatu bidang, semasa anda memperkenalkan diri, semasa anda dibagi peluang untuk bercakap tersebut, nyatakan kelebihan anda. Tuan-puan, dalam temuduga tersebut jangan tunggu soalan. Lain panel, lain cara mereka menemuduga anda. Tidak semestinya akan ada soalan yang sama, tetapi sudah semestinya kebanyakan panel akan bertanya ataupun meminta anda memperkenalkan diri. Jadi semasa anda perkenalkan diri tersebut, nyatakan tentang kelebihan anda. Jangan tunggu soalan, sebab soalannya tidak akan sama. Ada panel yang akan terus bertanya soalan, ada panel yang akan minta anda perkenalkan diri. Jadi di sini ia bergantung kepada panel juga. Contohnya, sekiranya anda ada kemahiran bertukang, kemahiran memandu,
anda pernah menjadi pemandu di mana-mana organisasi ataupun sektor swasta. Tuan-puan, jangan juga lupa sekiranya anda seorang ahli sukan ataupun aktif dalam sukan, dalam komuniti dan sebagainya, boleh nyatakan juga penglibatan anda ataupun pencapaian anda. Sebab ini akan membantu mendorong anda untuk menarik minat para panel kelak. Yang kelima, keterampilan yang mantap. Tuan-puan kena ingat, dalam setiap temu duga itu anda perlu menunjukkan keterampilan yang wow, yang menunjukkan wow. Anda perlu memiliki wow factor tu. Dari sudut anda menyediakan dokumen, fail anda, walaupun jawatan ini hanya di peringkat PMA ataupun grade 11 N11 ni, sekiranya anda menunjukkan tahap kesiapsiagaan anda dalam temu duga, anda menyediakan dokumen dengan kemas, tersusun rapi, dan anda memakai pakaian yang kemas, segak, bergaya, pastinya anda akan berjaya menarik minat panel. Dan begitulah anda semasa bekerja kelak. Cara anda menyediakan dokumen, cara anda memberi salam, cara anda berjalan masuk ke dalam bilik temu duga, disiplin anda yang anda tunjukkan, memberi dokumen dengan dua tangan, semua ini dinilai oleh para panel. Dan sekiranya anda menunjukkan sikap ataupun disiplin, kesopanan, kesantunan anda tersebut di depan panel akan yakin terhadap anda bahawa anda ini akan menjadi seorang pekerja yang cemerlang. Yang keenam, aktifkan diri anda. Sekiranya anda ingin menjadi pembantu operasi N11, pastikan anda menjadi seorang yang aktif. Sebab bila anda pegang jawatan tersebut, anda menjalankan tugas sebagai seorang pembantu operasi. Banyak tugas-tugas seperti mengangkat barang, menghantar barang, pergerakan ke sana ke sini, ke hulu ke hilir, anda mengangkat fail, angkat dokumen, semua ini akan menjadi tugasan utama anda kelak. Jadi sekiranya anda aktifkan diri, contohnya anda boleh aktifkan diri dengan terlibat dengan persatuan, dengan klub, dengan komuniti, sukan dan sebagainya. Ini boleh membantu anda untuk berjaya dalam temu duga tersebut. Sebab panel mereka akan nilai dari segi sikap anda yang suka bekerjasama dalam kumpulan, disiplin anda, keterampilan diri anda, sifat profesionalisme anda. Sekiranya anda jarang-jarang bercampur bersosialisasi, anda jarang terlibat dalam aktiviti komuniti, ataupun anda just introvert, antisosial dan sebagainya, susah bagi anda untuk bekerja kelak. Yang ketujuh, latihan simulasi. Latihan simulasi ini sangat penting. Latihan simulasi bermula dari anda memasuki bilik temu duga tersebut. Anda rujuk video lepas saya sediakan, contohnya Supermat, amalkan Supermat dalam video-video yang lepas tu ada. Dan cara anda memperkenalkan diri, anda kena buat latihan. Latihan simulasi itu boleh gunakan abang ke adik ke kakak ke mak bapak ke, supaya mereka berlakon menjadi panel dan anda berlatih bercakap. Sekiranya anda berlatih bercakap kelak, mudahlah bagi anda menjawab soalan-soalan ataupun anda memberi respon. Contohnya bila anda memperkenalkan diri itu, anda cuba buat latihan supaya anda biasa bercakap dan anda menjawab dengan bahasa badan. Jangan duduk tegak macam tu saja tanpa menggerakkan tangan ataupun badan. Jangan jadi robot. Anda perlu menggunakan bahasa badan. Tunjukkan sifat yang mesra. Tuan-tuan kena ingat, dalam setiap temu duga tu, dalam 30 saat pertama, panel dah boleh menilai diri anda, dari segi pemakaian anda, dari segi anda menyediakan dokumen, dari segi anda memberi salam tu, anda duduk, ekspresi wajah anda, semua itu panel perhatikan. Dan jangan lupa anda juga akan bersaing dengan calon-calon lain. Kalau 100 calon yang datang, hanya 10 sahaja jawatan kosong, 5 simpanan, sudah pastinya dalam 85 orang akan gagal ataupun tidak akan berjaya dalam temu duga tersebut. Hanya 10 orang daripada 100 orang calon akan dilantik kelak. 5 orang akan dijadikan simpanan. Jadi ada 85 orang terpaksa tidak berjaya, kerana ada 15 orang ni yang lebih baik daripada 85 calon. Jadi di sinilah situasi dalam temu duga tersebut. Berkaitan dengan soalan-soalan, kita tak ada soalan yang ditetapkan semasa setiap temu duga.
soalan-soalan tu akan ditanya berasaskan kepada jawatan. Kalau dalam jawatan pembantu operasi N11 ni, soalannya very basic, soalannya mudah sahaja. Sila perkenalkan diri anda dan apakah harapan anda sekiranya anda pegang jawatan tersebut. Contohnya mungkin beginilah, dan saya tak dapat nak nyatakan soalan mana satu, sebab kalau saya nyatakan soalan yang akan ditanya, nanti lain pula ditanya oleh panel lain. Di sini anda perlu sediakan diri anda dengan tips, yang dalam video-video yang lepas, dan juga 7 tips yang saya kongsikan. Dan 7 tips yang saya kongsikan ini sangat penting. Baiklah tuan-puan, terima kasih kerana sudi bersama dengan saya sehingga ke penghujung sesi perkongsian ini. Bagi sesiapa yang belum lagi tekan butang subscribe di bawah, silakan tekan butang subscribe dan tekan tombol loceng untuk semua notifikasi supaya anda dapat mengikuti semua video yang akan saya buat naikkan kelak. Terima kasih kepada semua. Semoga anda semua sentiasa sihat dan fit selalu dan berjaya dalam apa jua yang anda lakukan. Kita jumpa lagi.